Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bertanya kepada semua Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam doa syukur. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita teruskan kuliah kita Sahih Bukhari, yaitu yang merupakan sumber pokok Islam yang kedua selepas Al-Quran Karim. Selepas Al-Quran, maka sumber yang kedua adalah Sunnah Rasulullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ittifaq seluruh orang Islam satu dunia ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Sahih Bukhari ini semua hadis yang terdapat di dalamnya adalah merupakan hadis-hadis sahih yang tak mengaku cuma satu kumpulan saja, yaitu kumpulan Syiah. Mereka tidak mengakui kitab Al-Bukhari ini kerana Imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis yang mana sumbernya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu kita tengok seperti contoh hadis 730. Hadis 730 yang kita akan baca malam ini insya-Allah sumbernya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan orang Syiah adalah suatu kumpulan yang amat memusuhi Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebab itu mereka tolak tentang hadis Bukhari. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, saya minta dua perkara. Yang pertama, jangan beli kitab ni baca seorang-seorang di rumah. Jangan kita beli kitab ni ingat dalam dua tempoh. Mula kita baca sebab tempoh, lepas itu tambah lagi 50, lepas itu tambah lagi 50. Sampai kedai banyak kat saya, Ustaz, kenapa Ustaz tak ambil 200 itu pun? Saya kata, mana boleh, dia tergantung kepada permintaan. Jadi kalau kita orang sepatutnya itu tambah lagi 50, dia sampai 50, tambah lagi 50, jadi 200. Lebih kurang macam tu lah. Lepas itu baru boleh ada satu. Jadi pun ada lagi, ada tempat-tempat yang Allah tu bagi tahu. Ada satu siap bagi tahu kat saya tadi. Kata ada Allah satu hadis Bukhari dengan soal kitab soal. Jadi kalau tuan-tuan nak boleh kita tumpang tulis sekali orang tahu. Masya-Allah. Satu. Yang keduanya adalah tuan-tuan jangan melompat. Jangan mengaji jenis melompat. Mengaji melompat ni tak berkat. Dia tidak akan ke mana-mana. Artinya macam siapa yang masih baru, siapa yang baru main nak tengok ada kawan ajak main kata jom Ustaz ajak tadi Bukhari. Kalau jom kita main tengok. Main tengok dulu, main survey dulu. Main survey dulu, lepas tu minggu depan main survey lagi 2-3 kali. Kurang sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita survey, okey. Sampai dia dah ni apakah menetap. Jangan malam ni main sini. Ahad depan di Masjid Badawi, ahad depan pula Masjid Ubah Kudung. Lepas tu ahad depan pula di Badawi pula. Lepas tu main sini 3-4 bulan pula, main pula sini. Tak boleh. Kita mengaji banyak tu tak boleh. Sistem pengajian dia tak betul. Jadi nak apa kata, kalau tuan-tuan dah menetap kata hari Ahad nak mengaji sini, hari Ahad jangan kacau dah. Boleh tak? Ustaz Hazrin Bollywood main pun main mengaji dulu. Main mengaji dulu, lepas salat Isyak Rubin. Kalau dia kena mengaji. Mengaji ni tuan-tuan kena khatam. Kena khatam. Jangan mengaji pula, lepas tu tengah ni terlalu sebab tu kita tak main. Lepas tu main ujung pula. Lepas tu Ustaz kata ni nak khatam. Baru main pula je. Mengaji yang khatam. Alhamdulillah khatam. Mengaji orang jangan 3 lek. Mengaji 3 lek khatam. Tak kena.
Kita kena haji. Dia ada perkataan. Kami mengaji dulu 45 minit tuan-tuan. Ini nak mengaji. Syekh sebenarnya ada yang mengajar di Masjid Azhar. Tunggu baik di Masjid Azhar tu 45 minit. Ustaz dulu dia mengajar memang sengaja mengajar Al-Fatah. Mengajar Al-Fatah tu kita daripada Ayub Sabah ni memang sengaja. Dah lebih sengaja duduk tangguh je kita tak bawa kita satu mengaji hari ni. Ahli iblis banyak. Surah Al-Azim tadi Allah. Tak mengaji pas petang tu tunggu baik setengah jam lah boleh. Setengah jam tu perjalanan dalam baik. Tunggu baik tak kira lagi. Tu dia. Kita mengaji dulu. Sejuk pun tunggu baik. Tapi tak sengaja kat Syekh Mustafa. Tunggu baik. Sejuk ni musim sejuk. Gede duduk di Syekh sampai terbakar pengenai kita. Mau tak kenal kita semua terbakar ni. Tunggu sebelum semua nak pergi Masjid Husin 45 minit. Sampai kita bayar subuh dia dah. Jadi tuan-tuan macam tu. Kalau malam dulu lagi teruk. Kira tambah dah minit kereta. Tak ada apa dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan adab dia kalau tuan-tuan meletak lagi hari ni hari Ahad tak selalu pilih dah hari Ahad hari ni. Nak pi hari Isnin tak apa. Hari Isnin dah tuan meletak dah di Masjid Al-Rahim. Masjid Al-Rahim meletak dah hari Isnin. Dah solat dah mengaji di situ. Jangan kacau dah hari Isnin. Lepas tu hari Selasa dia mengaji mana orang? Dia Masjid Subang Jaya. Okey, hari Rabu. Jangan kacau dah hari Rabu tu. Istiqamah hari Rabu pergi Subang Jaya. Orang dia dah mengajak, orang mengajak sedap betul tak? Subang Jaya juga. Jadi hari-hari itu jangan diganggu. Jangan mengaji berlompat-lompat tak kajian pun tak boleh, buat tak boleh. InsyaAllah tu adab kita mengaji insyaAllah. Itu disampaikan oleh Syekh Al-Alawi Al-Baqi kepada Syekh Faizin, Syekh Fadil sampai kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, dan Syekh Al-Banjari disampaikan kepada kami dan saya sampaikan kepada tuan-tuan. Itu adab. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan 109 hadis 79. 1/2/2015. Kita pada mengaji 2010. Masuk dikatakan dalam mengaji. Kita mengaji 7/2. Dapat tumpahan cantik tak baru masuk tu dia. 7/2/2010 kita mula mengaji. Tajian cek balik. Hadis yang pertama mengaji pada 7/2/2010. Yang pola dia boleh tahu dan tak sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi hadis 729. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqah a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina wa la tumhil hatta idha balaghat al-hulqum qulta li fulan kadha ولفلان كذا وقد كان لفلان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, perawi kita pada malam ini Abu Hurairah, orang yang masuk Islam lewat tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Dia kata aku tak ada lawan seorang saja, Ibnu Umar lebih banyak meriwayatkan hadis daripada aku sebab aku tidak menulis. Ibnu Umar dia menulis. Dia masuk Islam paling lewat, tapi dia meriwayatkan hadis paling banyak. Sepatutnya sahabat yang masuk Islam lebih awal, mereka meriwayatkan hadis paling banyak, tapi tidak. Ini kerja Allah Ta'ala. Masuk Islam paling lewat, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Kita tahu sedekah Allah sebut pasal alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang nafkahkan harta dia bagi Allah. Kama tadi habatin, seperti mana satu benih ambatan sab'a sanabil, pecah jadi 7 benih. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap satu pecah 100, 200, ulang sekali lagi. Satu dia pecah 7.
7 ni pula tiap-tiap satu ni jadi 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Makna sampai sedekah RM1, Allah Ta'ala bagi pahala 700. Tentu ada anak negara RM1 dapat untuk 700. Ada tak bukan modal? Keluar modal RM1 dapat 700. Ada tak? Tak ada. Tak cari mana. Kalau ada RM1 dapat untung RM1, itu biasa. RM1 untung RM5 biasa. RM1 700 tak ada. Hanya Allah Ta'ala saja yang bagi. Hanya Allah Ta'ala saja yang bagi. Jadi tuan-tuan jangan terkejut. Kalkulat sikit. Boleh tak? Kalkulat. RM1 700, RM10 7,000, RM100. Buat kalkulat sikit. Calculation. Kira sama broadband tu. Broadband kita dah bayar kena kira sama. Lepas itu kita dah bayar Astro pun kena kira sama. Setahun banyak mana, 10 tahun banyak mana, dekatkan masjid banyak mana, kena kira. Tera-tera kira tu boleh tak? Kira untuk setahun tu dah. Broadband RM168 bulan, yang paling tinggi gigabyte tu RM168 kali setahun dapat berapa jumlah dia. Lepas tu handphone sebulan berapa, 100 kali tengok setahun dapat berapa. Dengan derma masjid dia tiap minggu RM1 lah. RM1 je. Jarak tengok setahun dapat banyak tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala kata bagi pahala rendah sudah lah. Pahala sebab bajak kat broadband banyak tak? Broadband banyak, handphone banyak, sana banyak. Betul kat masjid bagi RM1 je. Jadi pahala sudah kami bagi yang paling tak. Dia rendah sudah. Calculate tuan-tuan. Jangan tidak buat calculation. Sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Maka jawab Nabi SAW, iaitu sedekah yang engkau berikan waktu engkau sehat. Sehat. Waktu kita sehat kita jangan masa nak mati dah harap tak apalah aku mati anak aku buat tahlil kat aku. Dah. Anak-anak pun tak buat tahlil bagi kita tuan-tuan. Tu pun kalau dia buat tahlil, kalau hak kata tahlil tak sampai, hak jenis Wahabi tu lagi tak dapat apa. Tak faham dah saya sebut dah. Boleh tak? Kalau hak yang tahlil mengikut sedah pendapat iaitu sampai, selesai. Hak pendapat kata tak sampai, dia takkan buat langsung apa? Kawan tuan. Jadi pulanglah tuan-tuan. Jangan doa elok kita mati bawa anak dah buat tahlil kita ada. Macam mana kita tak buat kat orang tua kita, anak kita pun macam tu dah buat. Jadi saya ulang sekali lagi, masalah tahlil, masalah khilaf. Boleh tak? Masalah khilaf. Siapa kuasa nak buat, siapa tak mau buat. Jangan menyalahkan di antara satu sama lain, sebab itu adalah masalah far'iyah. Masalah furu'. Ada setengah pendapat kata pahala kita tahlil sampai kepada si mati. Ada sebahagian lagi ulama kata pahala kita buat itu tidak sampai kepada si mati. Jadi beramallah masing-masing. Macam masalah qada sembahyang juga. Ada setengah pendapat ulama kata sembahyang yang kita tinggalkan itu maka kita qada, maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian ulama kata qada lah sampai 1000 tahun pun maka qada itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis macam mana? Saya umur 40 tahun, 50 tahun baru saya mula sembahyang, sebelum itu saya tak sembahyang. Maka ulama yang kata tidak perlu qada itu dia kata apa? Tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ulama yang kata ya qada. Mudah-mudahan qada kamu itu dapat menampung balik yang kamu tinggalkan. Jadi sebab tu qada sembahyang pun itu adalah khilaf. Tapi saya katalah jamaah saya turun Wahbi ke tak Wahbi ke, masalah qada semua sepakat. Betul tak? Kalau dia tinggal sembahyang, dia mesti akan apa? Dia akan qada. Contoh dia terlepas sembahyang subuh tadi. Dia terlepas sembahyang subuh tadi, jaga-jaga pukul 8.30. Wahbi ke tak Wahbi ke, semua qada. Betul tak? Betul. Walaupun sebenarnya di situ ada dua pendapat ulama. Ada kata qada itu diterima, ada kata qada tidak diterima, maka tidak payah qada. Jadi tuan-tuan, ini saya ulang sekali lagi,
Masalah takdir adalah masalah khilaf baina ulama. Sehat. Yang kedua, kikir takut miskin. Kikir takut miskin dan mengangan-angankan untuk kaya. Mengangan-angankan untuk kaya. Okey, satu kisah. Hasan Basri rahimahullah, seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Ada jiran dia sakit dan memerlukan uang yang banyak untuk buat rawatan. Kita kata dapat pembedahan perlukan 50,000 contohlah, sakit jantung atau contoh dia macam tu. Saya jumpa Hasan Basri. Dia kata, wahai Hasan Basri, aku sekarang ini sakit dan aku jumpa dengan tabib, dan tabib kata aku perlukan belanja yang amat banyak. Dia kata lebih kurang banyak mana? Dia kata 50,000 dinar. Allah, aku kata Nabi kata 50,000 ringgit. Aku nak cari mana? Tak apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kelepasan ke aku. Maka Hasan Basri kata, amailah esok, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kelepasan ke aku. Maka Hasan Basri berjalan petang, jalan-jalan, tengok ada satu perumahan bangunan ini. Tak mana contohnya? Simpang 3 kat Irsyad. Kan tengah apa? Tengah naik lah tu kan, perumahan naik. Dan tengok ada kontraktor muda ada. Kontraktor muda. Kontraktor yang Hasan Basri kata, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Tuan punya kan? Tuan punya kan bangunan ini? Ya, saya nak bina komplek. Boleh belah lah di sini. Bolehkah tuan meminjamkan saya, tuan dermakan kepada saya sebanyak 50 ringgit dan saya jamin syurga kepada tuan. Oh, kita hang siapa? Dia kata, aku Hasan Basri. Hasan Basri wali Allah tu kan? Rupanya dia mengenai. Ya, orang dah kata saya wali Allah, saya tak mengaku pun saya jadi wali Allah, tapi nama saya Hasan. Oleh kerana saya orang Basrah, orang Iraq, maka orang panggil saya dengan Hasan Basri. Okey, tak apa. Hang nak buat apa duit 50,000? Dia kata 50,000 tu cerita dia macam ni. Jiran saya perlukan duit untuk rawatan Allah. Dia kata 50,000 ni bukan sikit, ni banyak. Tak apalah, tuan main pagi esok saya akan balik fikir tengok. Jadi dia balik dia fikir tengok. Rupanya tuan-tuan abang bagi 50,000 itu ialah duit tu memang cukup untuk menyiapkan komplek dia tu. Nak bagi siap dia punya komplek itu, dia perlukan lagi sebanyak 50,000. Dia kata kalau aku bagi hari komplek aku tak siap. Memang terbengkalai terus tu. Okey, tak faham saya pergi esok. Hasan Basri mai pergi esok, dia kata dah 50,000. Hanya duit ini saja yang masih ada untuk menyiapkan komplek. Tapi aku serah kerana Allah Ta'ala. Aku lebih suka pilih akhirat daripada dunia. Cuma kena minta satu. Apa dia? Apabila aku mati, aku mohon menjadi imam. Bila aku mati, aku mohon menjadi imam. Dia ambil ini bagi tingkat jiran dia boleh berawatan. Lepas seminggu ada orang berdoa, Assalamualaikum, dia orang Hasan Basri kan? Ya, Hasan Basri. Dan tuan ingat tak kontraktor yang tuan minta yang dia sekarang ni sedang nazam nak meninggal dunia, dia minta tuan suruh pergi di sana. Hasan Basri itu ajar dia tak lama kemudian meninggal dunia, dan seperti dijanjikan Hasan Basri menjadi imam. Malam tu Hasan Basri mimpi Allahu Akbar. Dia berada dalam istana dengan bidadari bos-bos. Hasan Basri tanya, "Kaifa haluka? Kaifa hal?" Macam mana keadaan hang? Dia kata, "Hang tak payah tanya, hang tengok sendiri." Hang tengok apa? Hang tengok sendiri. Allah Ta'ala sudah gantikan keduniaan itu dengan apa? Dengan harta akhirat. Maka Hasan Basri kata, aku teringat pada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'madul ghina. Iaitu kamu sedekah waktu engkau sihat, kikir takut miskin, dan juga kamu angan-angan nak jadi kaya. Dia nak buat komplek tu untuk apa? Apabila jual dia jadi apa? Dia jadi kaya. Nabi kata sedekah pada masa itu adalah sedekah yang paling baik. Itu
Tuan-tuan pernah menghadapi keadaan tu? Saya pernah hadapi. Saya main tabung di Sabang Jaya, tengok tabung, tarik keluar duit 100. Duit 100. Apa duit cari duit RM5 kan? Biasa kan? RM5, cari RM1, cari RM2, tak ada. Tak protes tu ada buat backup jalan. Buat kereta masuk tengah jalan. Tarik keluar. Jadi iman dengan nafsu. Kalau bagi RM10 habis iman kita bagilah satu ringgit pun tak ada apa. Jadi tuan-tuan itu berperang antara nafsu dengan apa? Nafsu dengan iman. Jadi kita tak campur satu. Jadi kena macam tu tuan-tuan. Duit kena ada di dalam. Jangan duduk dalam apa? Jangan duduk dalam. Sebab apa? Saya dekat satu ya. Kalau bagi satu ini buat accident pun mati. Kita mati dalam keadaan kita sedekah dengan satu. Kalau kita tak sedekah dalam ni keluar mati juga. Sama aja. Jadi itu tidak betul. Duit jangan buang dalam hati. Buang di ujung apa? Letakkan. Insya-Allah. Waktu itu janganlah engkau janjikan sehingga waktu nyawa hampir keluar dari badan. Nyawa nak keluar daripada badan, engkau berkata, elok nak mati dah. Untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Sedangkan harta itu sebetulnya untuk si fulan. Kata kita baca sesuatu ada rumah. Ya. Coba kata macam ni. Apabila kita nak mati, kita kata untuk si fulan sekian. Maksud dia untuk apa? Untuk anak sulung saya. Untuk anak sulung saya sekian. Dia tapak rumah ni. Tapak rumah ni masa nazak nak mati dah. Kita berbesarkan ni dah ingat tapak rumah ni bagi ke anak apa? Bagi ke anak sulung. Lepas tu pula tanah kita di ruang lembung bagi ke anak apa? Anak ayah, bongsu. Rasulullah kata dah, tak kata pun harta itu sepatutnya untuk si fulan. Apabila kita mati, maka harta itu pasti jatuh kepada apa? Kepada ahli waris. Rasulullah kata, adakah kamu cintakan kepada harta orang atau cintakan kepada harta sendiri? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, pasti kami cinta kepada harta sendiri. Nabi kata tidak. Kebanyakan kamu cintakan kepada harta orang. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana berlaku macam tu? Iaitu kamu cari duit banyak dan kamu sayang sedekahkan pada jalan Allah. Apabila kamu mati, maka harta itu menjadi kepada apa? Kepunyaan ahli waris. Kemudian ahli waris sedekahkan harta itu pada dapat kita. Nabi kita jangan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, contoh orang yang kaya. Umar bin Abdul Aziz ketika dia meninggal dunia kaya. Tapi Umar Abdul Aziz lagi brutal. Dia kata ada kalau nak berbahasa brutal. Dia sedekah habis harta dia, tak tinggal sekumpang pun kat anak-anak dia. Sampai orang kata kat Umar Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz ni orang bilang dia sebagai khalifah yang kelima. Wahai Umar Abdul Aziz, kejamnya kamu terhadap anak-anak kamu. Kejamnya kamu terhadap anak-anak kamu. Kamu tidak tinggalkan uang walau 1 sen pun. Dia berpegang orang tu, orang kata macam tu. Wahai Muhammad, yakinkah kamu kepada Allah Ta'ala? Pasal apa? Sebelum dia nak mati, Umar Abdul Aziz dia sedekah habis harta dia. Jadi elok nak bagi ni tak ada apa nak bagi. Nak bagi kat anak dia tak ada. Langsung tak ada. Dia kata Umar ada adik kejamnya kamu tidak meninggalkan harta terhadap anak kamu walau sikit pun. Orang tu kata nama Muhammad kawan dia. Dia berpegang dengan dia Muhammad. Muhammad, yakinkah kamu kepada Allah Ta'ala? Oh, of course, yakin. Pernahkah kamu mendengar hadis? Sesiapa yang membaca suratul Waqiah pada setiap hari, maka dia tidak akan miskin. Man qara'a suratul Fatiha wa suratul Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatan. Rasulullah kata sesiapa membaca suratul Waqiah pada setiap pagi ataupun pada setiap malam, lam tusibhu faqah, tidak akan ditimpa oleh kemiskinan ataupun faqah. Dan untuk pengetahuan Hang Muhammad, anak kesemuanya menghafal suratul Waqiah. Anak kesemuanya menghafal suratul
Waqi'. Pasal apa? Aku sedekahkan semua harta itu sebab harta itu hasil usaha aku. Aku sedekahkan aku yang layak untuk mendapat pahala, bukan anak-anak aku. Sebab tu aku tak tinggal orang sekumpah muka mereka. Sebab harta tu usaha dengan susah payah, dan aku mau pahala tu dapat ke aku dengan susah payah. Anak-anak aku mereka akan ada harta mereka sendiri. Allah Ta'ala akan bagi kekayaan setelah mereka mengamalkan surah Al-Waqi'ah. Mak dia bersengak dah saat dah mak dah dia kata macam tu sengak tak ada apa. Dan tuan-tuan Arab lagi sejarah mencatatkan bahawasanya anak dia semua kaya-kaya. Anak siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tak ada seorang pun yang miskin. Sebab tu yakin dari Allah. Bagi orang yang hidup susah, rasa income sikit, keluar banyak, amalkan surah Al-Waqi'ah. Pada setiap hari, Ustaz saya tak mau cakap baca surah Al-Waqi'ah. Okey, tak apa. Amalkan satu kali solat duha. InsyaAllah. Hadis yang seterusnya, dan satu hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya sebahagian isteri Nabi SAW bertanya kepada beliau, siapakah di antara kami yang lebih dahulu tuan? Tuan belajar di rumah kan dia. Qulna lin Nabi SAW, ayyuna asra bika luhuqan. Jadi tuan catat sikit. Siapakah di antara kami yang lebih dahulu? Catat sikit. Minta maaf tuan-tuan, terjemahannya kurang tepat. Qulna lin Nabi SAW, ayyuna asra'u biha luhuqan. Qala atwalu kunna yadan. Terjemahannya kurang tepat. Siapakah di antara kami yang lebih dahulu, tulis itu, akan mati selepas tuan? Buahnya tu. Siapakah di antara kami yang lebih dahulu tuan? Maksudnya siapakah di antara kami yang akan mati lebih dahulu daripada tuan? Satu lagi makna dia. Siapakah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, siapakah di antara kami yang paling banyak bersedekah? Maju Rasulullah bertanya. Aisyah tanya, Hafsah tanya, Maimunah tanya, Ummu Salamah tanya. Pakat tanya, ya Rasulullah, kami nak tanya hang ni, hang tulah abang Sa'ad. Di antara kami isteri kamu ini, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bersedekah? Lalu Nabi SAW kata, siapa yang lebih panjang tangannya? Itu dia berkata. Lantas mereka ambil sepotong ranting, lalu mereka ukur tangan mereka. Nak tengok tangan siapa paling panjang, kan? Macam ayat Quran, puasa. Wa kulu washrabu itu doa surah Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hendaklah kamu makan dan kamu minum sehingga nampak benang hitam, hatta yatabayyana al-khayt al-abyad, hingga nampak benang putih daripada benang hitam. Berapa kali? Jadi sahabat dia bawa bantai dia bawa benang putih, bawa benang hitam. Itu dia tarik keluar tengok benang putih. Tapi tak faham juga apa maksud benang putih itu. Lepas itu Rasulullah kata, tak, bukan macam itu maksud dia. Itu bahasa balaghah. Maksudnya ialah apabila ternampak fajar putih, makan dan minumlah sehingga ternampak fajar pada putih. Maksud dia fajar itu waktu subuh. Waktu subuh daripada kegelapan malam yang berwarna hitam. Apa sahabat faham? Lepas tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak sedekah ni? Nabi kata, siapa yang tangan dia paling panjang? Pakai ambil rantil, pakai ukur. Dulu mana ada ukur mubarih lagi. Ambil rantil lah, pakai ukur. Ternyata Saudah yang lebih panjang, isteri Rasulullah, nama Saudah. Jadi tuan-tuan nak bagi minta maaf saya sebut. Kalau orang Kristian kata Rasulullah ini seorang yang gila perempuan. Kalau orang kata
Nabi Muhammad apa tu gila perempuan? Nikah banyak. Tapi dia menikah 9 orang. Umat dia tak pergi menikah 9 orang. Kalau ada orang Kristian yang tuan kita, kata Nabi hamba tu Nabi yang gila perempuan. Bahasa lembut tu, bahasa kasar dia gila seks. Tu bahasa kata Joel Hizer, dia kata macam tu, playboy, orang yang gila seks. Dia kata kat Nabi Muhammad. Jadi tuan-tuan abang bagi kita jawab balik, kalau Nabi gila seks, kalau Nabi gila perempuan, dia takkan ambil Saudah ni. Pasal apa tuan-tuan? Minta maaf saya sebut. Sejarah mencatatkan Saudah adalah isteri Nabi yang pendek, gemuk, sudah tua, janda dan paling terseram. Mau tak Jamie macam tu? Orang kata Jamie mau tak nak nikah seorang lagi, dia nak bagi bini kedua. Tengok dengan badan, minta maaf saya sebut orang, badan gemuk, dah lah pendek, hitam pula. Lepas tu dah lah tu tak segak pula. Lepas tak bagi pria bagi pria, bagi pas kahwin RM1 tu dah. Kita pun tak tahu, terima kasih. Tak mau lah tu. Jadi nak apa kata, kalau Nabi Muhammad seorang yang gila perempuan, dah lah tu dia bekas janda, bekas isteri dia, yang suami dia kematian di dalam peperangan, dan kuat cemburu pula. Allah komplit dia punya apa? Dia punya sifat-sifat yang macam tu cukup komplit. Abang bagi cukup komplit untuk kita pekat tak mau, kan? Kalau orang offer kita pekat tak mau. Cukup komplit dia punya sifat kekurangan dia. Kalau Nabi seorang gila perempuan, dia tidak akan ambil seorang. Itu nak bukti kepada kita bahawasanya Nabi Muhammad SAW bukan gila perempuan. Nabi Muhammad ni kalau gila perempuan, tuan-tuan pergi tengok di China, Forbidden City, istana larangan tu, dia punya gundik puluhan ribu Maharaja. Forbidden City tu, istana larangan tu, tak boleh masuk. Dah yang boleh masuk. Mao Zedong dia bagi, dia benarkan kita masuk. Dulu memang tak boleh masuk Forbidden City. Dalam tu gundik dia puluhan ribu. Tu Maharaja masa tu. Kalau dia gila perempuan, memang bila-bila Nabi Muhammad ni sebut nama aja, semua orang nak berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab apabila dapat anak, dia untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad bukan gila perempuan. Buktinya dia ambil apa? Dia ambil Saudah sebagai apa? Sebagai isteri. Saudah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku seorang perempuan yang gemuk, seorang perempuan yang pendek, seorang perempuan yang tak segak, aku ni seorang yang janda. Suamiku sudah kematian di dalam peperangan. Macam manakah nasib aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kata wahai Saudah, maukah kamu menjadi ummul mukminin? Maukah kamu mau menjadi ummul mukminin? Dia bersenang. Rasulullah anggap bahawasanya senang Saudah itu sebagai tanda setuju. Wahai Saudah, kamu akan menjadi isteri saya. Jangan susah hati. Baru dia pun senyum balik, muka dia ceria balik. Sebab tu banyak giliran Saudah dia bagi kepada Aisyah. Elok giliran dia nak Rasulullah nak bermadam dengan dia kata, ya Rasulullah, aku izinkan kamu untuk pergi mana? Bermadam di rumah Aisyah. Jadi kadang-kadang Rasulullah terima offer itu, kadang-kadang Rasulullah kata tidak, ya Saudah, malam ni giliran kamu, aku nak bersama dengan apa? Bersama duduk tidur di rumah kamu. Jadi tuan-tuan, itu bukti bahawasanya Rasulullah bukan seorang yang gila perempuan. Tuan-tuan tengok nak apa lagi? Isteri Rasulullah SAW tu, ya anak dapat semua saja Aisyah radhiyallahu anha. Akhir semua janda-janda bekas isteri orang. Hafsah bekas isteri orang, Ummu Salamah bekas isteri orang. Yang mana Ummu Salamah tu anak banyak lagi teruk, anak tiri banyak. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana nasib aku, suamiku sudah meninggal di dalam peperangan, anak-anak aku ramai. Lepas tu macam mana kan Rasulullah kata, tak apa, aku yang akan menjadi suami perempuan. Semua tu pembelaan Rasulullah SAW terhadap nasib perempuan yang suami mereka berjuang bermati-matian pada jalan Allah. Maka Rasulullah tak mau biarkan isteri kepada para pejuang ini terkotangkan tinggi hidupnya. Maka sebab itu Rasulullah ambil
menjadi isteri dia. Antaranya adalah saudah. Jadi tuan-tuan, kalau orang tengok saudah, orang tak kata suami dia itu seorang yang gila perempuan. Itu bukti bahwasanya Rasulullah SAW bukan seorang yang gila perempuan. Tetapi Nabi Muhammad SAW dia berkahwin 9 itu sudah ditentukan oleh Allah Taala. Seperti mana ditentukan Nabi Sulaiman, isteri dia 3 orang. Nabi Sulaiman alaihissalam, isteri dia 300 orang. Nabi Muhammad SAW Allah Taala tentukan 9 orang sahaja. Apabila cukup 9, maka turun ayat Quran, wahai Muhammad, jangan kamu tambah walau seorang lagi pun, dan jangan kamu cerai walau seorang pun. Maknanya apa dia? Isteri 9 orang itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Depa pakai ukok tangan, depa tengok tangan saudah yang paling panjang. Barulah kemudian mereka ketahui bahawa yang dimaksudkan Nabi tangan panjang ialah tangan yang banyak memberikan sedekah. Kalau kita tangan panjang tu tangan artinya apa dia? Ini tak dapat menantu dia, tapi menantu saya dia orang kata tangan panjang. Nak jiran aku pula dah, barang-barang aku tak selamat. Tangan panjang ni kalau orang Melayu dia. Kaki kiri curi dia, tangan panjang. Boleh? Dia tengah panjang. Tengah panjang. Dia tengah. Jadi tuan-tuan apa lagi? Kalau maksudnya itulah isteri beliau yang paling dahulu bertemu dengan beliau di akhirat nanti. Maksudnya selepas Rasulullah, isteri yang pertama meninggal selepas apa? Selepas Muhammad adalah siapa? Saudah. Dan Saudah sangat suka bersedekah. Qila dalam kitab Syarah Fathul Bari, qila Zainab binti Jahsy. Apa maksudnya? Ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahawasanya isteri Rasulullah yang paling banyak bersedekah adalah Zainab binti Jahsy. Jadi ada dua riwayat. Satu kata Saudah, yang kedua iaitu Zainab binti Jahsy. Tak kisahlah mana-mana pun, tetapi kedua-dua isteri Rasulullah ini suka sedekah dan banyak bersedekah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sebagai suami galakkan isteri bersedekah, dan sesiapa sebagai isteri galakkan suami dia bersedekah. Elok suami nak main hari Jumaat, abang bawa lagi duit tapi nak bagi sedekah. Ingat isteri di rumah tolong bang. Oh tak apa lagi dalam baju kita dapat ambil $10 lagi, $50 lagi, apa gitu. InsyaAllah jangan pula jadi laki dia awak bayar $50 lagi, awak $50 banyak kan tu, nak apa tu nak sedekah. Sangit sudah. Itu bukan isteri yang membawa ke syurga, isteri yang menghadap daripada jalan syurga. InsyaAllah wallahu a'lam bissawab. Ini tuan-tuan, dalam satu hadis disebut sesiapa yang banyak bersedekah maka insyaAllah rezeki dia akan murah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat salat Nabi yang sahih. Saya ulang sekali lagi, ada siapa nak tolong apa? Tak, saya boleh beri sekali. Ada orang nak order satu. Pokoknya satu sifat salat Nabi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca isti'azah. Disiapkan dulu sikit. Membaca isti'azah. Muka surat 125. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Saya dah pergi tengok takkan dia tulis Allah Subhanahu wa ta'ala ke Allah sallallahu alaihi wasallam. Tak Subhanahu wa ta'ala kau. Kita tengok kecil kata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu benar-benar akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mana daripada tuan-tuan, apabila kita nak baca Quran, maka yang kita dikenaki dituntut sangat baca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah cuma sunat saja. Bismillah cuma sunat. Tapi kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu lagi baiklah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bila tak baca, maksudnya kurang afdal, khilaful aula. Jangan apa? Terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling terbaik.
Yang bawah sikit, kurang sikit, tapi baik juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulun sufaha'u minan nas. Itu yang kedua terbaik. Yang kurang baik sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kecuali dalam sembahyang lain lah. Sembahyang lain. Ini macam kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulun sufaha'u minan nas. Itu kurang baik. Terbaik a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua terbaik a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus baca surah. Yang ketiga yang kurang baik adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz, sebab bagi bahasa Arab itu fi'il amar. Fi'il amar ni dia tuntut kita cuba suruh kita buat. Kita sambung. Ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi Allah la tusallu. Kita tengok belakang di bawah. Ini penting lah. Ini penting. Kalau kita tak faham betul-betul solat kita dia benar. Solat kita kosong, itu yang tak pakai. Lepas di sana malaikat dia kosong kan. Kenapa dia betul? Tengok Allah di mana. Apabila imam rukuk dalam keadaan makmum masbuk, tidak selesai membaca Al-Fatihah, maka hendaklah ikut rukuk bersama dengan imam. Faham tak? Orang masbuk. Dia memang imam tengah baca surah. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Dia tengah baca. لَكُمْ دِينُكُمْ جَمِيعًا اللَّهُ أَكْبَرُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Imam Allahu Akbar. Jangan pamit dia punya saja. Terus dia itu orang masbuk nak buat. Siapa? Al-Imam Dhamin. Imam yang tanggung dia punya Fatihah. Okey, selesai. Dengan syarat dia baru baca Fatihah sikit ataupun dia tak dan baca Fatihah. Itu syarat dia. Saya ulang sekali lagi. Dengan syarat imam masbuk dia tak dan baca apa, atau dia Allahu Akbar imam terus rukuk, ataupun dia sempat baca Fatihah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam terus rukuk. Okey. Dia kena ada dua syarat. Dia tidak perlu menyelesaikan bacaan Fatihahnya apabila dia tidak membaca doa iftitah dan isti'azah. Dengan syarat dia jangan baca doa iftitah. Faham tak no? Pasal a'udzubil isti'azah tu a'udzubillah pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar kabira, itu pun salah dah, tak betul dah. Artinya dia takbir Allahu akbar, dia terus baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah dua tengah tu wajah tu imam rukuk Allahu akbar. Dia tidak berhak untuk rukuk. Dia tidak berhak untuk rukuk. Ustaz, kalau dia rukuk juga lagu mana? Boleh. Ada dua pendapat. Satu kata solat dia sah tetapi tidak mendapat rakaat. Satu pendapat lagi tu dia buat batal terus tu, nampak tu. Baris bawah sekali tu. Bawah sekali tu. Maka baris yang atas bawah sekali dia ada atas sikit. Maka batallah solatnya. Tu pendapat lagi mutasyaddidin, itu lagi pendapat yang lagi keras. Pendapat hak lembut sikit, solat dia sah tetapi dia tidak mendapat rakaat. Kalau imam bagi salam maka wajib dia kena apa? Kena tambah lagi satu. Kalau dia tidak tambah lagi satu berarti dia tidak cukup rakaat. Apabila dia tidak cukup rakaat berarti solatnya tidak sah. Kalau dia solat Isyak dia dianggap cuma solat 3 rakaat saja. Ni kita tak ngaji dah tuan. Tak ngaji dia jangan habislah bayar dia. Lebih baik orang sembahyang seorang di rumah. Orang sembahyang seorang di rumah dapat juga satu pahala. Orang sembahyang haji masjid dapat 27. Tapi kes dia ni kosong dan dia anggap tidak solat. Macam dia solat jemaah ni keuntungan dia berganda-ganda. Pelaburan yang berganda-ganda. Di rumah satu, kemudian solat jemaah 27. Bukan solat jemaah dapat 2.
Gandaan dia tu berganda-ganda 27. Tapi silap pelaburan sikit cepat kaya. Habis. Ya, habis. Pulau-pulau lapor 1,000 dapat balik 1,000. Dia pasal sedap dia lapor 50,000. Buah 50,000 pergi terus. Memang duk tunggu lah. Depa umpan 1,000 okey dapat, umpan 2,000 dapat, umpan 5,000 dapat. Dia pun terus dapat KWSP 50,000. Boboh tu. Ya. Jadi nak apa? Pulangan yang besar itu risiko dia besar juga. Maka tuan-tuan, sebab tu orang nak dia ada reminder. Betul kan? Reminder dia macam check pin atau apa. Hak ni pun tuan-tuan kena mengaji betul-betul. Bab solat jemaah supaya kita dapat 27. Kita tengok baca lagi. Tetapi apabila dia membaca keduanya, maka hendaklah dia membaca Al-Fatihah sehingga selesai. Dia kena baca Fatihah sampai selesai. Tapi kalau dia rukuk pun dia tak dapat rakaat. Ini kerana dia telah membuang waktu dengan membaca kedua zikir berkenaan. Kaedah siapa yang ngaji kita sebab an-nadhair, dia kata la yajuzu, dia termasuk kaedah mana? Kan kaedah banyak kan. Al-umur bi maqasidiha, tasarruf al-imam ala manat al-maslahah, la dharar wa la dirar. Itu dar' mafasid muqaddam ala jalb al-manafi'. Dia ada banyak kaedah sebab an-nadhair. Ini termasuk dalam kaedah apa? La yajuzu taqdimu sunnati ala al-wajib. Tidak boleh mendahulukan benda sunat berbanding dengan benda wajib. Doa iftitah itu sunat, Fatihah itu wajib. Maka apabila siapa sedang dia takbir Allahu Akbar, dia terus membaca Fatihah, makna dia sedang mengerjakan benda yang wajib. Apabila imam rukuk, dia boleh rukuk sebab dia sedang mengerjakan benda yang wajib. Apabila dia baca doa iftitah, imam rukuk, dia sedang mengerjakan yang sunat, dia tidak boleh rukuk. Kalau dia rukuk juga, maka dia kira tak dapat rakaat. Maka sebab tu tuan-tuan, orang hendak mengaji. Dia masbuk, dia main Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Sedangkan masa itu sudah masa yang genting. Dia patutnya takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Apabila dia rukuk tuan-tuan, orang yang masbuk dia tengah baca doa iftitah, imam rukuk, dia rukuk, sagi imam bagi salam, dia tidak tambah rakaat, solat dia jalan. 6 jalan. Itu kita jaga insya-Allah. Sedangkan membaca kedua zikir berkenaan adalah sunat. Apabila makmum yang masbuk menyibukkan diri dengan doa iftitah, maksud dia dua kali, bukan kata menyibukkan diri, dua kali lah, dengan doa iftitah dan isti'azah serta tidak nampak baca Fatihah, lalu dia rukuk garis tu, maka batallah solatnya. Tempat yang khadir lagi keras dia kira batal tu. Makna aja apa dia? Kalau ikut pendapat ni, kita rukuk saja solat kita dah batal. Habis semua jahanam tak pakai. Kalau kita tak solat lain, tak takbir lain Allahu Akbar, habis kita punya solat tu tak pakai jahanam. Malam pasal malam yang paling banyak kita tengok orang yang kita ada Khamis malam Jumaat kan. Baik. Hak yang rukuk dapat rukuk apa kan? Dapat rukuk tambah satu rakaat lagi pun ada sekali kebacinan itu ni. Dapat rukuk dah, dapat tumakninah apa semua, tapi tambah apa? Ialah imam bagi salam tambah rakaat lagi. Sedangkan dia main tu masa rakaat apa? Dapat tambah. Dia baca doa iftitah pun tapi tak ada baca lah, dia takbir Allahu Akbar, imam rukuk terus rukuk. Artinya dan tumakninah dengan imam, artinya dapat rakaat tu. Imam bagi salam, tiba-tiba dia tambah apa? Tambah satu rakaat lagi. Maknanya dia solat maghrib 4 rakaat. Solat maghrib dia solat 4 rakaat. Ada juga yang lagi teruk main tu. Kita ngaji tuan-tuan. Imam dah rukuk tidak dah, dia Allahu Akbar. Lepas tu dia berrukuk tidak untuk imam. Tu imam bagi salam, dah bagi salam untuk imam. Nampak kita tak ngaji. Ya besar. Kita terus tengok muka surat 126. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca
A'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Maksudnya aku berlindung kepada Allah yang mendengar lagi Maha mengetahui daripada godaan syaitan yang terbentuk. Hadis ini tuan-tuan minta maaf, dia punya darjah dia agak muhim sikit. Maka sebab itu dia tidak ambil sebagai dalil. Lafaz ini diucapkan baginda sallallahu alaihi wasallam setelah baca Iftitah dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok nota di bawah tu banyak sangat tuan-tuan boleh baca. Cuma saya nampakkan sikit, tuan-tuan ambil bawah sekali. Dan Imam An-Nawawi juga menukilkan nota-nota bawah sekali. Dan Imam An-Nawawi juga menukilkan dalam Majmu' Syarh Al-Muhazzab atau surah 36 bahawa membaca isti'azah adalah sunat menurut jumhur ulama. Beliau mengatakan apa ada hukumnya adalah sunat, bukannya wajib. Bila syaitanir rajim. Inilah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan wajib seperti yang dinukil oleh Al-Aqdari dan Allah dan Al-Thawri. Jadi dia kata As-Sawri kata hukum baca a'udzubillah itu hukum adalah wajib. Tapi jumhur ulama termasuk Asy-Syafi'i dia kata a'udzubillah minasyaitonir rajim hukumnya adalah sunat saja. Atas dasar inilah maka disunatkan bagi seseorang yang menunaikan solat membaca Iftitah dan isti'azah sunat. Ataupun seorang itu boleh juga surat 127 membaca apa saja serupa dengan doa ataupun zikir tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makna al-isti'azah adalah apa maksud isti'azah? Aku berlindung, bersandar dan memohon penjagaan Allah Subhanahu wa taala daripada godaan dan gangguan syaitan yang membangkang dan melakukan kejahatan. Ia disebut syaitan kerana dijauhkan daripada kebaikan dan rahmat Allah. Asal kata Arab syaitana. Syaitana. Sebab tu apabila sebut kata syaitan memang jin kafir. Apabila sebut kata jin kita kena tanya dulu. Ustaz, saya buat kemudian saya guna jin boleh tak Ustaz? Pembantu saya, lam saya adalah jin. Maka kita tanya, saya nak tanya sikit, jin tu jin Islam ke jin kafir? Dia kata jin tu jin Islam Ustaz. Macam mana tahu kita jin Islam? Jin Islam dia baca di bahasa baca kursi Allah la ilaha illallah wa fi sama. Okey, pada zahirnya kita kata dia jin Islam. Kita tengoklah bergantung pada keadaan macam mana. Ataupun ada orang yang bertanya, Ustaz, saya buka guna lam. Boleh tak Ustaz? Lam apa? Saya guna syaitan. Oh, syaitan tak boleh. Saya guna syaitan. Kalau syaitan tu confirm dah jin kafir. Kalau sebut kata jin, dia terbagi dua, jin Islam dan jin kafir. Kalau sebut kata syaitan, maka itu kataan syaitana. Syaitana ni maksud dia menggoda. Menggoda, mengacau, merasuk. Itu kataan syaitana, syaitan. Sebab tu kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya pernah buat rawatan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Saya pegang kepala dia. Bulan Ramadan. Saya baca ayat Ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqmaris samawati wal ardi. Kalau dia kena masuk dah, masuk kita bercakap dia. Ni bila tanya mungkin ni bulan Ramadan ni. Bukankah Nabi kata bulan Ramadan ni segala iblis dia kena hantar. Dia kata balik awak ustaz bodoh kan? Dia balik. Ayat mula-mula kena awak. Dia kata awak ustaz bodoh kan dah. Dia kata aku bodoh. Kita pun dari bercengai, kita cengai. Dia kata aku bodoh. Dia kata hak kena hantar itu hak kafir. Saya bukan kafir, saya Islam. Sebab saya tak sembahyang lah, saya tak puasa. Jadi kita cek balik hadis. Lepas tu bagus kan cinta lajak kita apa? Betul kan? Kita cek balik hadis. Rasulullah kata bulan Ramadan wasufidatish syayatin dan diikat segala syaitan-syaitan. Apabila syaitan ni memang kafir. Banyak memang ikut. Sebab tu kita suruh dia mengucap. Hang Islam betul kan? Islam. Hang ucap tengok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu hang baca. Hang baca surah An-Nas. Dia bertanya balik surah An-Nas tu apa Ustaz? An-Nas tu pula uzra billah lah. Dia pun pula uzra binnas malikin nas ilahin nas. Lepas tu tak tahu saya tak ingat lah. Lepas tu hang baca ayat akhir tengok sengak terus tak ada baca. Hang baca tengok. Kata hang Islam. Tapi memang saya Islam tak, tapi saya tak nak mayang. Oh, betul. Jadi tuan-tuan, kalau sebut syaitan memang kafir. Kalau sebut jin boleh jadi jin Islam, boleh jadi jin kafir.
ataupun kerana syaitan itu celaka dan terbakar. Manakala lafaz ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu bermaksud yang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga buat makna dilempari dengan cahaya api neraka. Cahaya api neraka. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Ya, ada soalan. Tak macam sembahyang yang nak ambil wuduk dia. Solat jenazah kan, 4 takbir tu. Sebab baru ni yang ada sin sembahyang baru ni. Solat kebun dan sembahyang jenazah tu. Imam sembahyang dah, lepas tu adalah 2-3 orang Tak sembahyang lagi. Geng sembahyang jemaat. Geng sembahyang jenazah ni lambat sampai. Tapi tak salah saya dah takbir yang ketiga lah. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Mana kata dia takbir, dia boleh lah ligan takbir tu. Lepas tu siapa solat dia dapat? Cepat. Geng yang jenazah tu. Okey, skot jenazah. Skot jenazah. Skot jenazah. Jadi contoh dia jenazah tuan. Orang dah sembahyang dah, 3 takbir dah. Lebih kurang kan? Takbir dah, lebih kurang takbir. Orang jenazah Allahu Akbar. Okey, boleh. Kemudian Allahu Akbar 3 kali takbir, baru ada skot jenazah mai. 1 van ataupun 2 van mai. Dia apa pun mai. Bila imam takbir yang keempat, dia pun takbir keempat, Allahu Akbar. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia belikan takbir. Ligan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya lalah itu bagi apa? Ada di sini pada ada berlaku dah sekali. Jadi tuan-tuan abang bagi zaman sebelum awal perubahan Islam memang sahabat ligan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ligan takbir. Ada imam nak bagi 5 rakaat keempat, Nabi pun Nabi lah, jangan buat apa? Jangan buat lagu tu. Jadi makna dia ligan tu makna dia tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Sepatutnya jadi macam mana tuan-tuan? Cerita tadi. Kalau kita main sembahyang apa jenazah, imam dah takbir yang keempat, Allahu Akbar, kita pun takbir lah. Kita dianggap baru satu. Pada imam bagi salam, kita apa? Tambahlah takbir lagi. Dan sunat jenazah itu jangan diangkat lagi. Bagi dia pas selesai, baru kita apa? Kita angkat. Okey. Wallahu a'lam. Soal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حفظنا على هذا المقام وتقبل رسولا. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد